Assalamualaikum dan salam sejahtera. Series utama 7.45 malam hari ini 20 Januari 2021. Bersama saya, Rozani Ruslan. Suasana hari pertama persekolahan sesi 2021 di semua sekolah menengah seluruh negara hari ini kembali ceria dengan kehadiran pelajar, khususnya yang menduduki peperiksaan utama bagi tahun 2020. Sesi persekolahan secara bersemuka ini melibatkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan. Serentak pembukaan sekolah hari ini, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR turut dilaksanakan bagi semua murid sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Pelajar hadir ke sekolah seawal 7 pagi, lengkap beruniform sekolah dan kelihatan gembira bertemu rakan serta guru selepas hampir 8 bulan tidak bersuah muka. Ekoran sekolah terpaksa ditutup akibat penularan COVID-19. Tinjauan di seluruh negara mendapati rata-rata murid kelihatan bersemangat dan teruja apabila dapat kembali ke sekolah masing-masing dengan pematuhan amalan norma baru bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 termasuk memakai pelitup muka dan merekod suhu sebelum memasuki kawasan sekolah. Tinjauan di beberapa sekolah di Perak pula mendapati pelajar dan guru mematuhi SOP yang ditetapkan termasuk soal penjarakan fizikal dan ada juga pelajar dilihat mengambil kesempatan ini menggayakan pelitup muka berwarna-warni dengan pelbagai rekaan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan bahawa Dr. Ali Nur Hassan meninggal dunia akibat terlampau penat dengan beban tugas. Sebaliknya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Dr. Ali telah dikesan mempunyai penyakit lain dan tiada kaitan dengan kelesuan bekerja. Terdahulu, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM melaporkan Dr. Ali jatuh sakit kerana beban kerja terlalu penat dan kekurangan masa rehat. Menerusi aplikasi WhatsApp, Dr. Nur Hisham memaklumkan Dr. Ali Nur Hassan meninggal akibat penyakit lain dan bukan kerana terlalu penat dan letih seperti yang dilaporkan oleh SPJM. Dalam pada itu, SPJM berkongsi gambar terakhir Dr. Ali yang tertidur semasa bertugas dengan memakai pakaian perlindungan diri PPE. Gambar tersebut diambil rakan sekerjanya sebelum beliau jatuh sakit. Selepas Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz disahkan positif COVID-19 semalam, hari ini Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman pula turut menerima nasib yang sama. Kedua-dua mereka duduk bersebelahan dalam satu sidang media pada 12 Januari lepas. Laman Facebook rasmi Tajuddin memaklumkan pengerusi Prasarana Malaysia Berhad itu disahkan positif hari ini selepas melakukan ujian saringan pada 19 Januari lepas. Menurut catatan Facebook rasmi beliau, mereka yang mempunyai kontak rapat dengan Tajuddin digalakkan melakukan ujian saringan COVID-19. Tajuddin kini tidak menunjukkan sebarang simptom, namun selepas Muhammad Nazri Aziz disahkan positif, beliau turut menjalani saringan pada Selasa dan turut disahkan positif. Kementerian Kesihatan KKM akan menilai semula keperluan sama ada melanjutkan atau menamatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 selepas 2 minggu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ketika ini kes yang dicatatkan membabitkan pendedahan terhadap virus penyakit COVID-19 dalam tempoh inkubasi selama 2 minggu lalu. Beliau berkata sekarang ini kes itu dapat dikesan dan ia semakin meningkat. Bagaimanapun katanya, pihaknya menjangkakan kes harian akan stabil iaitu kira-kira 3,000 kes sehari jika kadar kebolehjangkitan diunjurkan pada 1.2. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, walaupun PKP 2.0 sudah dijalankan pada 13 Januari, tetapi hasil atau kesan daripada PKP masih belum dapat dilihat. Beliau menjangkakan kes berkemungkinan akan meningkat dalam tempoh 2-3 hari lagi. Melihat pada unjuran, jika kadar kebolehjangkitan pada 1.1, kes adalah kurang daripada jangkaan. Buat masa ini, jangkaan itu lebih daripada 1.2 dan beliau mengharapkan kes akan stabil dalam tempoh seminggu setidaknya sehingga hanya 3,000 kes dalam sehari. Penghantar makanan persendirian perlu mendapatkan kebenaran polis Diraja Malaysia PDRM untuk melalui sekatan jalan raya. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu sudah diputuskan hasil perbincangan pihaknya dengan PDRM.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa pihak berkuasa sedia maklum yang bukan semua penghantar makanan bekerja dengan syarikat popular yang besar, terutamanya di bandar kecil. Banyak individu atau syarikat yang dilantik untuk menghantar makanan. Bagi yang mempunyai majikan, surat pengesahan perlu dikeluarkan oleh pihak majikan bagi penghantar makanan, manakala penghantar makanan secara individu boleh memohon dengan polis. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 1,230 kg daun ketum dianggarkan bernilai RM36,900 Malaysia yang disyaki cuba diseludup ke negara jiran di Padang Besar semalam. Terdahulu, anggota Batalion 18 PGA dari Pengkalan Hulu melakukan rondaan di sekitar Cuping sebelum mengesan sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Mitsubishi Pajero dipandu seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan kira-kira jam 3 petang. Apabila menyedari diekori, pemandu itu memecut kenderaannya sehingga terbabas, kemudian melarikan diri daripada diberkas. Hasil pemeriksaan lanjut, anggota menemui 27 guni putih disyaki berisi daun ketum yang disumbat dalam kenderaan berkenaan. Hasil risikan PGA membawa kepada serbuan di sebuah pondok di Kubang 3 Cuping. Anggota PGA menemui 12 lagi guni berisi daun ketum dan kesemua daun ketum terbabit cuba diseludup ke Thailand. Tiada tangkapan dilakukan setakat ini dan keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 1,230 kg yang bernilai RM36,900 Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 30(3) Akta Racun 1952. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum denda maksimum RM10,000 dan dipenjara hingga 4 tahun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Johor sedang giat memeriksa rantaian bekalan minyak masak bersubsidi dalam bungkusan polybag. Pengarah KPDNHP Johor, Muhammad Hairul Anwar Bohro berkata, ia susulan bekalan minyak masak berkenaan didakwa habis dalam pasaran sejak 2 minggu lalu sehingga menyebabkan pengguna resah. KPDNHP Johor sedang memeriksa rantaian bekalan minyak masak bersubsidi bagi mengenal pasti sama ada wujud sebarang ketirisan pada mana-mana peringkat. Jika ada peruncit atau kedai mendakwa susah untuk mendapatkan bekalan, mereka akan mengesan pembekal dan punca masalah tersebut. Berdasarkan pemeriksaan harian oleh KPDNHP Johor, secara rawak, bekalan minyak masak bersubsidi itu sepatutnya tiada masalah dan mencukupi. Namun, ada kemungkinan bekalan minyak masak berkenaan habis dalam pasaran di sesetengah lokasi kerana ramai pengguna membeli lebih daripada biasa. Kebelakangan ini, KPDNHP akan mengehadkan pembeliannya oleh setiap pengguna bagi mengelakkan ia dibeli secara berlebihan sehingga pengguna lain tidak berpeluang mendapatkan bekalan itu dalam pasaran. Baik, kita akan kembali selepas ini untuk laporan cuaca dibawakan oleh Atira Aminuddin. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka
jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum, bertemu kembali kali ini bersama saya Atira Aminuddin dalam slot cuaca utama melaporkan keadaan cuaca di luar sana bagi anda yang ingin merancang aktiviti seharian pada hari ini. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timur laut dengan kelajuan yang kencang iaitu melebihi 60 km sejam. Disebabkan itu, ianya boleh mengakibatkan ketinggian ombak di sekitar Laut Cina Selatan khususnya melebihi 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia menerusi laman sesawangnya masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora tetapi telah dinaik taraf menjadi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan berada dalam kategori ketiga. Amaran tersebut berkuat kuasa sehingga esok 21 Januari 2021. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri serta rekreasi laut dan sukan laut. Keadaan ini adalah berisiko kepada orang ramai terutamanya di negeri-negeri yang terdedah dengan Laut Cina Selatan dan juga Laut Sulu di timur Sabah. Orang ramai dinasihatkan agar tidak turun ke laut dan tidak menghampiri kawasan pantai buat masa ini. Bagi amaran cuaca pula, Met Malaysia menerusi laman sesawangnya telah mengemaskini amaran pada jam 10.50 pagi tadi yang melibatkan negeri Sabah dan Sarawak. Amaran cuaca waspada yang dikeluarkan adalah berkuat kuasa sehingga lewat malam ini bagi negeri Sabah dan lewat malam esok bagi negeri Sarawak. Untuk keadaan cuaca semasa pula, semenanjung Malaysia dalam keadaan tidak hujan dan dijangka sehingga esok pagi. Pada ketika ini, hujan di 1-2 tempat sedang berlaku tertumpu di utara Sabah dan barat Sarawak. Oleh itu, orang ramai perlulah berhati-hati dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, kita beralih ke paparan model numerical hujan untuk cuaca pada 3 jam akan datang. Bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, keadaan tidak hujan dijangkakan akan berterusan sehingga pagi esok. Manakala hujan di beberapa tempat yang sedang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak akan berterusan sehingga lewat malam nanti. Justru itu, orang ramai terutamanya di kawasan yang telah dikeluarkan amaran cuaca, waspada hendaklah sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa tempatan. Baiklah, sebelum mengakhiri laporan cuaca malam ini, ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara dan kembali bersama Ruzani Roslan untuk butiran selanjutnya.
Baik, kita teruskan ke perkembangan sukan. Kedua-dua pemain perseorangan utama lelaki dan wanita negara, Lee Zijia dan Sonia Chia, ditunjukkan jalan keluar daripada Toyota Terbuka Thailand hari ini apabila kedua-dua mereka tewas perlawanan masing-masing pada pusingan pertama. Zijia mengalami kekecewaan keduanya pada jelajah dunia pusingan Asia Persekutuan Badminton Dunia BWF apabila pemain berasal daripada Kedah itu tewas kepada Samir Verma dari India. Manakala Sonia tewas 9-21, 14-21 kepada bekas juara Asia Sung Ji Hyun dari Korea Selatan. Samir, pemain nombor 20 dunia, mengambil masa 1 jam 15 minit untuk menewaskan Zijiang, nombor 8 dunia yang tewas kepada pemain Taiwan Cho Tien Chen pada peringkat separuh akhir unit terbuka Thailand minggu lepas. Samir pada Khamis akan bertemu Ramsus Gemker dari Denmark pada pusingan kedua. Zijiang, juara Sukan C berusia 22 tahun itu, mengakui yang beliau kerap melakukan kesilapan mudah dari awal perlawanan. Namun ia tidak menghalangnya untuk menang perlawanan pertama. Perlawanan kedua agak panjang. Pada perlawanan akhir kita boleh lihat Samir mendahului sepanjang perlawanan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyambut baik keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS membenarkan pasukan negara menjalani kem latihan pusat dan akan segera melakukan gerak kerja termasuk mengadakan perbincangan bersama pelbagai pihak terlibat antara Majlis Sukan Negara MSN. Presidennya Datuk Hamidin Muhammad Amin berkata, perbincangan bersama pasukan-pasukan Liga Malaysia Liga M bagi tujuan penyediaan venue latihan dan pelepasan pemain turut akan diadakan dalam masa terdekat. Dengan mengambil kira kem latihan pusat ini perlu diadakan secara kuarantin, kami perlu melakukan perancangan cukup teliti dalam mendapatkan persetujuan MSM terutama dari segi tempat tinggal dan juga kemudahan padang latihan sebelum dapat membuat ketetapan tarikh kem latihan pusat untuk diadakan. Banyak perkara lain turut perlu dipertimbangkan, antaranya pelepasan pemain memandangkan kelab-kelab Liga M juga dalam persiapan menjelang sepak mula Liga Super dan Liga Premier pada hujung Februari. Leicester melonjak ke puncak Liga Perdana Inggeris selepas menewaskan Chelsea 2-0 di Stadium King Power. Chelsea yang hanya menang 2 daripada 8 penampilan terakhir Liga tercicir ke tangga ke-8, 9 mata di belakang pendahulu sekaligus memberi tekanan ke atas pengendalinya Frank Lampard. Leicester kembali mencabar kelompok teratas Liga tertinggi Inggeris itu selepas Brendan Rodgers mengambil alih pasukan hampir 2 tahun lalu. Wilfred Ndidi yang mengemudi barisan tengah Leicester meletakkan pasukannya di depan selepas merembat hantaran lintang Mark Albrighton. Chelsea seakan mendapat sepakan penalti apabila Christian dikasari Johnny Evans. Tetapi selepas penilaian VAR, kekasaran didapati berlaku di luar kotak. Leicester kemudian menambah jaringan menerusi James Maddison yang mendapat hantaran jauh daripada Albrighton. Frank Lampard mengkritik sikap sebahagian pemain Chelsea kendaliannya selepas kekalahan 2-0 di tangan Leicester dalam aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Kemenangan meletakkan Leicester di puncak Liga, 9 mata di depan Chelsea yang tergelincir ke tangga ke-8. Kekalahan kelima dalam 8 perlawanan Liga menambah tekanan ke atas Lampard yang berbelanja besar ketika jendela perpindahan lalu. Gol babak pertama jaringan Wilfred Ndidi dan James Maddison meletakkan Leicester di depan dan skuad kendalian Brendan Rodgers sepatutnya merakam kemenangan lebih besar dengan peluang-peluang di babak kedua. Lampard meletakkan Timo Werner dan Hakim Ziyech di bangku simpanan manakala Kai Harris dikeluarkan selepas tidak beraksi cemerlang. Chelsea ditewaskan oleh pasukan yang lebih baik. Mereka lebih tajam dengan menunjukkan kualiti. Mereka kelihatan seperti pasukan pada prestasi terbaik dan kami seperti pasukan yang kehilangan rentak. Baik, kita berehat seketika dan kita akan beralih ke perkembangan antarabangsa sekembalinya nanti. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi
lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali. Kita langsung ke perkembangan antarabangsa. Lebih 400,000 orang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat sejak pandemik itu mula melanda. Berdasarkan data dikeluarkan Universiti Johns Hopkins, angka berkenaan direkodkan sebulan selepas negara itu mencatatkan 300,000 kematian pada pertengahan Disember tahun lalu. Menelusuri semula sejarah penularan pandemik itu sejak kematian pertama direkodkan di Amerika Syarikat pada Februari 2020, angka kematian melonjak melepasi 100,000 orang hanya dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Susulan gelombang pertama wabak COVID-19 yang menular di New York ketika itu, kadar kematian mencecah 200,000 dalam tempoh 4 bulan berikutnya. Ketibaan musim sejuk dan cuti sejak kebelakangan ini memburukkan lagi keadaan apabila jangkitan wabak berkenaan meningkat di seluruh Amerika Syarikat termasuk angka kematian. Secara perbandingan, Amerika Syarikat masih mendominasi angka kematian tertinggi akibat COVID-19, walaupun sesetengah negara merekodkan angka korban lebih banyak berbanding populasi mereka seperti Itali, Britain dan Belgium. Pasukan pendakwa khas menolak sebahagian besar tuntutan keluarga mangsa berhubung nahas feri Sewol yang mengorbankan lebih 300 orang yang kebanyakannya remaja. Pengumuman keputusan itu sekaligus mengakhiri siasatan yang dijalankan selama 14 bulan. Feri itu tenggelam di pesisir barat daya Semenanjung Korea pada 16 April 2014. Tragedi yang disifatkan terburuk meragut nyawa 250 pelajar dan 11 guru. Pada Februari, pasukan itu mendakwa 11 pegawai keadaan polis maritim termasuk bekas ketua pengawal pantai Korea Selatan, Kim Suk-kyun, kerana cuai sehingga mengakibatkan kematian dan lambat bertindak. Selain itu, pada Mei 9 pegawai kerajaan termasuk bekas ketua staf bekas Presiden Park Geun-hye, Lee Byung-ki turut didakwa menyalahgunakan kuasa. Mereka dituduh mengganggu usaha sebuah Suruhanjaya penyiasatan khas yang ditugaskan untuk mengenal pasti punca kejadian. Bagaimanapun, pasukan itu menutup siasatan tanpa dakwaan tambahan mengenai tuduhan bahawa pentadbiran pemimpin PAK mempengaruhi siasatan dan badan perisik kerajaan secara tidak sah mengawasi beberapa keluarga mangsa untuk menutup kebenaran. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia semalam melanjutkan operasi pencarian selama 3 hari lagi dalam usaha mengesan mayat penumpang dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terhempas di perairan Kepulauan Seribu. Media tempatan melaporkan dalam operasi pencarian itu, Basarnas akan menilai penemuan hariannya, keberkesanan dan halangan di lapangan. Menurut Ketua Basarnas, Naib Marshal Bagus Puruhito, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai perkara dalam mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan, Jawatan Kuasa Keselamatan Pengangkutan Nasional KNKT dan Pasukan Pengecaman Mangsa Bencana DVI serta pihak lain yang berkaitan. Di samping itu, pasukan itu akan menilai perkembangan semasa untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam operasi pencarian itu. Pada 15 Januari lalu, Basarnas melanjutkan operasi pencariannya selama 3 hari selepas seminggu pesawat berkenaan terhempas pada 9 Januari lalu. Sehingga semalam, pasukan mencari dan menyelamat SAR masih belum mengambil kotak hitam kedua yang mengandungi perakam suara kokpit penerbangan. Puruhito berkata, pelanjutan operasi pencarian itu dibuat atas beberapa sebab, antaranya cuaca buruk yang mengganggu operasi pencarian. Ahad lalu, kumpulan DVI telah mengenal pasti 5 lagi mayat penumpang pesawat itu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan korban tragedi itu yang berjaya dikenal pasti meningkat kepada 29 orang. Pesawat itu membawa 62 penumpang Indonesia dan kru termasuk 10 kanak-kanak. Ford diarahkan memanggil balik 3 juta kenderaannya yang dilengkapi beg udara Takata kerana menunjukkan petanda berisiko untuk menggelembung sendiri dan membahayakan keselamatan. Pentadbiran Keselamatan Trafik Lebuh Raya Kebangsaan NHTSA semalam menolak rayuan dikemukakan syarikat pengeluar kenderaan Amerika Syarikat itu.
Keputusan itu sekaligus menyaksikan NHTSA mengeluarkan arahan supaya 6 kenderaan yang dihasilkan antara tahun 2007 hingga 2012 termasuk Ford Ranger dan Ford Fusion dipanggil balik. NHTSA mengesahkan 18 kematian direkodkan di Amerika Syarikat setakat ini yang didapati berpunca daripada beg udara Takata yang meletup selain menyebabkan beberapa kecederaan lain. Agensi kebahasaan itu turut menolak petisyen Ford untuk memutuskan sebarang kenyataan berhubung beg udara Takata sebagai tidak penting. NHTSA dalam keputusannya berkata Ford mengemukakan bukti yang tidak cukup bagi menyokong permohonannya. Kita beralih ke berita ekonomi. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada awal dagangan hari ini, menjejaki prestasi positif dalam tempoh semalaman di Wall Street. Indeks itu dibuka 4.67 mata lebih tinggi kepada 1,606.55. Jumlah dagangan sebanyak 564.22 juta unit bernilai RM333.19 Malaysia juta. Pada jam 9.15 pagi, penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 2.76 mata kepada 1,604.64 daripada 1,601.88 ketika ditutup semalam. Di pasaran meluas, kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 275 berbanding 233, manakala 332 kaunter tidak berubah, 1,265 kaunter tidak diniagakan dan 12 yang lain digantung. Ringgit meningkat berbanding dolar Amerika semasa awal dagangan hari ini, didorong oleh pelan rangsangan oleh Joe Biden yang baru dipilih sebagai presiden ditambah dengan dagangan minyak mentah Brent yang baik iaitu melepasi 55 dolar Amerika setong. Ketua Pakar Strategi Pasaran Global Axis Stephen Ines berkata, sentimen positif ini sewajarnya mewujudkan situasi lebih menggalakkan bagi unit tempatan. Pada jam 9.03 pagi, ringgit meningkat kepada 4.046 berbanding dolar Amerika daripada 4.048 ketika ditutup pada hari Selasa. Sementara itu, mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia selama 2 hari berakhir hari ini dan Bank Pusat dijangka sama ada mengurangkan kadar faedah atau mengekalkannya. Ringgit diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama yang lain. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia Derivatives tidak merekodkan sebarang urus niaga semasa awal dagangan hari ini. Jumlah dagangan adalah sifar manakala kepentingan terbuka sebanyak 15 kontrak. Pada jam 9.22 pagi, Januari 2021 berada pada RM237 segram. Sementara Februari 2021, Mac 2021 dan April 2021 masing-masing berada pada RM235 segram. Pada jam 9.30 pagi, harga emas fizikal meningkat 8 sen kepada RM232.23 segram daripada RM232.15 segram ketika ditutup pada jam 5 petang semalam. Di pasaran meluas, kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 275 berbanding 233, manakala 332 kaunter tidak berubah, 1,265 kaunter tidak diniagakan dan 12 yang lain digantung. Jumlah dagangan sebanyak 1,263 lot, manakala kepentingan terbuka pada 32,284 kontrak. Pada jam 9.33 pagi, bulan semasa Januari 2021 susut 1.0 mata kepada 1,609.5, manakala Februari 2021 turun 2.0 mata kepada 1,608.0. Mac 2021 tidak diniagakan pada 1,605.0 dan Jun 2021 kurang 0.5 mata kepada 1,598.5. Petunjuk pasaran FBM KLCI meningkat 9.76 mata kepada 1,611.64 selepas 55 minit dagangan. Baik, laporan tadi mengakhiri serius utama malam ini. Teruskan menonton serius media. Saya Ruzani Ruslan. Assalamualaikum dan selamat malam.